Okey. So dengan tidak melengah lagi saya akan mulakan. Okey, saya akan upload bahan untuk pelajaran pada malam ini. Okey, semua dapat lihat dengan jelas skrin? Dapat. Okey, bagus. Alright. Okey, kalau pelajar-pelajar ingat balik pada minggu lepas kita pada minggu lepas kita ada membincangkan topik untuk bab 3 ya, pengangkutan. Okey, kita bincang bab 3 pengangkutan. Okey, so kita ada lagi kebanyakannya sudah kita selesaikan menjawab soalan-soalan. Okey, cuma yang tertinggal untuk bab 3 ini adalah kertas 2 ya. Kertas 2, sorry ya. Ni bahagian C. Nombor 4 kita dah cover. Untuk bahagian C ni nombor 5. Yang ada rajah pokok tu kan. Okey, ni kita akan bincang pada malam ini ya. Okey. So boleh lihat di sini, rajah 5.1 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji peranan liang stoma pada daun dalam transpirasi. Okey, awak boleh lihat kat situ gambar rajah. Okey, ada balang. Okey, balang penutup, serkup kaca ya, serkup kaca disebut di sini. Okey, dalam ni ada pokok. Pokok tu pula ada dia punya bahagian pasu tu diselaputi oleh beg plastik. Ada pasu kat dalam ya. Dan kita boleh lihat ini pokok ni ada daun ya, tumbuh seperti biasa. Okey. So awak boleh lihat ini P ada daun dan di bahagian Q itu okey, balang Q tu tiada daun. Balang ada, bungkus plastik ada, tetapi pokok ni tidak berdaun. Okey, cuba kita lihat ya. P dan Q diletakkan di bawah cahaya matahari selama 1 jam. Okey, jadual 5 menunjukkan pemerhatian eksperimen itu. 1 jam ya. Okey, so boleh lihat di sini ya apa yang berlaku, pemerhatian. Okey, serkup kaca P. Titisan air terbentuk pada permukaan dalam serkup kaca. Dalam P ni, okey, didapati titisan air terbentuk pada permukaan dalam serkup kaca. Okey, dan Q, ni dua balang yang berbeza ya, P dan Q. Q pula tiada titisan air terbentuk. Okey, kenapa tu ya? Okey, kita tengok ya. Nah, A nyatakan pemboleh ubah berikut. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa dia? Apakah dia pemboleh ubah dimanipulasikan? Yang mana yang boleh dimanipulasikan, maknanya diubah? Apa jawapan kamu? Okey, awak jawab 5A 5A1, apa jawapan dia? Oh, okey. Oh, okey. Saya ada beberapa jawapan di sini. Adriana kata pemboleh ubahnya titisan air. Okey, titisan air boleh ubah ke? Adam Haikal, bilangan daun. Okey, apa yang boleh diubah di situ? Okey, ada titisan air kita tak boleh ubah. Ada benda lain yang kita boleh ubah menyebabkan titisan air tu. Okey. Jawapan Adam Haikal ni hampir. Okay, awak tulis itu bilangan daun. Okey, tetapi di sini jawapannya lebih kita kata ada sedikit
perbezaan dia, cara awak menjawab di situ ya. Awak boleh tulis kat situ. Okey, kejap ya. Awak boleh tulis di situ ialah kehadiran, kehadiran daun, pada tumbuhan. Pen saya ni dia tak boleh nak tulis laju. Nanti dia jadi lain pula. Okey ya, jawapan untuk 5A1, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah kehadiran daun pada tumbuhan. Bukan bilangan daun ya. Sama ada daun ada ataupun daun tak ada. Cuba awak tengok gambar rajah ni kan. Dua balang ni, satu ada daun, satu tak ada daun. Maksudnya kehadiran daun pada tumbuhan. Tumbuhan tetap ada tetapi yang boleh diubah ialah sama ada daun ataupun tak ada daun. Itu dia. Okey ya, faham ya? Okey, kita tengok nombor 2 pula. Nombor 5A2. Apakah dia pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas. Ni akan sama dengan jawapan siapa tadi? Jawapan Adriana Balkis. Okey, saya minta bila awak jawab, awak kena jawab dengan tepat tau. Awak tak boleh macam bagi tahu satu dua perkataan macam tu. Awak kena jelas bukan nak huraian tu panjang lebar, tidak maknanya satu ayat yang jelas memberikan jawapan yang diperlukan. Contoh pemboleh ubah bergerak balas, saya bagi tahu dia ada kaitan dengan jawapan Adriana Balkis. Kalau Adriana Balkis kata titisan air, masih belum lengkap lagi. Awak kata titisan air. Titisan air ni datang daripada mana? Ya? Titisan air ni datang daripada mana? Ada orang letak percikkan air je ke ataupun titisan air daripada kita tak tahu daripada mana-mana. Cuba jelaskan ya jawapan awak dengan lebih terperinci. Siapa nak jawab? Pemboleh ubah bergerak balas. Okay, awak boleh buka balik buku-buku rujukan ataupun nota-nota yang awak dapat daripada guru-guru. Awak boleh gunakan untuk mendapatkan jawapan. Okay, jadikan kelas kita ini sebagai kelas kita panggil apa? Buat revision ya. Kita ulang kaji. Kita ulang kaji semula ya. Okey. Apa dia jawapan awak? Dia ada kaitan dengan titisan air. Okey Adriana, titisan air pada permukaan. Okey, titisan air ni daripada mana Adriana? Kita nak tahu titisan air ni hadir tu daripada punca apa? Daripada mana berlakunya titisan air tu? Pemboleh ubah bergerak balas. Apa sebenarnya yang berlaku? Kita tengok tabung P ada titisan air, tabung Q tak ada titisan air. So apa sebab dia? Bukan sebab titisan air tau. Titisan air tu dah hasil daripada proses tu. Kita tengok ada titisan air dekat P. Dekat tabung Q tak ada. Jadi sebab apa itu soalan dia. Terdapat terhadap titisan air hujan. Nur Sofia, ini mimpi ni. Daripada mana titisan air tu? Punca dia daripada mana? Itu yang saya nak tahu. Apa dia punca berlakunya titisan air tu? Mana ada titisan air hujan ni ya, Nur Sofia, sebab ada balang. Balang ni tertutup. Mana datang air, titisan air. Awak kena tahu ya, titisan air tu berlaku di bahagian dalam serkup kaca, bukan luar ya. Kalau hujan boleh
boleh diterima lah. Mungkin hujan tu kena bahagian luar tabung. Permukaan tabung tu hujan tu kena. Tapi ini titisan itu berlaku di bahagian dalam permukaan. Tengok ni berlaku pada permukaan dalam. Tengok apa kataan dia ya. Permukaan dalam sekup kaca. So, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang sedang berlaku? Ini menunjukkan apa? Macam awak belajar di sekolah, cikgu terangkan macam mana? Tak ada jawapan. Siapa nak jawab guna mic? Tadi ramai yang guna mic tadi ha. Awak rasa titisan air tu adalah disebabkan oleh apa? Semua diam. Ada berapa orang ni? Ui, 32 orang, ramai ya. 32, 24. Okey, lebih kurang 30 orang lah kat sini lah saya katakan Okey. Kadar keamatan cahaya. Bukan Nasuha. No. Bukan. Oksigen terhasil wap air. Yelah terhasil tetapi wap air tu dihasilkan oleh proses apa yang berlaku di dalam balang ini. Okay, proses apa sedang berlaku ni? Yang berlaku ke atas daun tu. Proses apa? Proses penyejatan. Apa yang disejat Adriana? Semua salah ni. Kenapa ni? Ada. Belajar ke tak ni? Dah belajar belum? Ini nampak macam bab 3 ni dah belajar ni. Memang ada oksigen dalam tu. Tapi ada satu proses yang berlaku yang menyebabkan daun tu menghasilkan wap air. Proses apa? Oksigen pernafasan kena ingat Oksigen berlaku pokok. Okey. Pokok. Ya. Okey, awak kata oksigen terhasil wap air. Memang betul. Tapi proses ni apa Surti? Proses apa Surti? Ini pemboleh ubah ni. Yang dikatakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Proses apa? Ya, memang oksigen dibebaskan sebab dia ambil karbon dioksida. Pokok, dia ambil karbon dioksida, alright, dan membebaskan gas oksigen. Okey, dan juga menghasilkan wap air. Wap air ni adalah proses apa? Lama saya pergi kat nombor ni. Bagus. Surti ada transpirasi. Nasuha kata transpirasi. Itu yang saya nak dengar tu. Qishen juga transpirasi. Itu yang saya nak dengar. Okey, proses transpirasi ialah proses perpeluhan. Dalam bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu berlakunya transpirasi. Jawapan di sini ya. Jawapan di sini adalah pemboleh ubah bergerak balas ialah berlakunya transpirasi. Berlakunya transpirasi. Apa itu proses transpirasi dalam bahasa Melayu adalah proses perpeluhan. Bila dia berpeluh tu, itu yang jadi titisan air tu. Dia berpeluh. Okey, pengambilan karbon dioksida, okey, dan juga pembebasan gas oksigen. Bila ambil gas karbon dioksida, okey, dia buat makanan dan sambil tu dia membebaskan gas oksigen dan gas oksigen tu juga menghasilkan wap air di situ. Okey, transpirasi perpeluhan Okey, beri satu sebab mengapa pasu P dan Q dibungkus dengan beg plastik. Okey, apa sebab? Apa sebab pasu P dan pasu Q dibungkus dengan beg plastik? Untuk apa? Untuk apa tu? Awak rasa? Nombor 5B. Beri satu sebab mengapa pasu P dan pasu Q dibungkus dengan beg plastik. Raja Akil. Ini fotosintesis ni jawapan yang ke mana ni Akil? Jawab fotosintesis. Kena bagi nombor pada jawapan awak
Okey, nombor 5B sekarang. Kita berada pada nombor 5B. Ya betul lah, untuk menguji kehadiran wap air. Maknanya di sini berlaku proses transpirasi. Transpirasi ialah perpeluhan ya, menghasilkan wap air tadi ya. Hasil daripada pembebasan tenaga dan juga wap air ya. Okey. Jadi awak tengok situ fotosintesis. Okey, proses fotosintesis. Fotosintesis ialah pokok mendapatkan cahaya Proses fotosintesis pokok mendapatkan cahaya. Okey, cahaya itu bersama-sama dengan gas karbon dioksida sekali ya dibawa masuk. Okey, berlakunya proses pembakaran dalam tumbuh-tumbuhan tadi dan menghasilkan menghasilkan makanan dan juga wap air dan juga oksigen. Ada 3 benda yang dihasilkan di situ, makanan, wap air dan oksigen. So ini adalah sebab apa dia bungkus pasu P dan pasu Q itu. Ada jawapan tak? Ada mengapa sebab? Apa sebab? Tapi awak kena tahu macam Raja Akil you jawab fotosintesis kan, tapi dia tanya tentang berlakunya titisan air. Titisan air tu sebab apa? Itu yang dia nak tadi ya, berlakunya proses transpirasi. Berlakunya proses transpirasi itu adalah jawapan untuk 5A bahagian 2. Okey, untuk jawapan 5B, jawapan dia ialah apa dia 5B. Okey, 5B. Okey, kejap ya. Nombor 5B. Untuk mengkaji kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi. Jadi dia tanya Surti dia tanya kenapa kenapa kena bungkus pasu tu. Untuk mengkaji kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi. Tak berapa tepatnya, kurang tepat, tak apa. Kenapa dibungkus? Kenapa dibungkus? Kenapa pasu P dan pasu Q dibungkus? Kat sini ya, saya bagi jawapan ya, tak apa. Saya bagi jawapan untuk B adalah untuk mencegah apa? Mencegah penyejatan mencegah penyejatan air dalam tanah. Kat sini awak tengok kan dalam tanah pun ada air juga sebenarnya. Pada tanah tu ada air. So dia tak nak air daripada tanah tu memberi kesan kepada air yang terbentuk. So maknanya dia nak 100% air tu daripada daun. Dia tak nak air yang mungkin terbentuk yang diperolehi daripada tanah tu. So dia tutup tanah pasu dan tanah tu dengan plastik supaya tidak mengganggu hasil dapatan daripada penyejatan air. So maknanya dia nak 100% penyejatan tu daripada daun. Dia tak nak ada gangguan daripada air daripada tanah tu. So kat sini jawapan dia ialah mencegah penyejatan air dalam tanah. You bayangkan awak cuba bayangkan kalau air dalam tanah, contoh dalam tanah tu ada air kan. Okay, katalah air tu tersejat, mungkin kemungkinan air tu juga boleh jadi terbentuk pada bahagian dalam balang kaca tu. So dia nak asingkan air daripada dalam tanah itu ya, dia tak nak berlakunya penyejatan yang mungkin air tu akan melekat dekat dinding bahagian dalam kaca. So maknanya dia nak 100% titisan air tu hanya daripada daun sahaja. Okey, itu sebab dia bungkus pasu P dan pasu Q. Boleh faham tak?
Boleh faham? Untuk mengurangkan proses transpirasi berlaku. Okey, boleh jadi ya ini ya. Tapi ayat awak ni, Adriana Balkis ya. Adriana Balkis, okey, kat sini nasihat untuk menguji kehadiran wap air. Untuk 5B, 5B nasihat tak berapa tepatnya. Okey. 5B yang agak tepat ialah yang Adriana Balkis, dia cuba tengok untuk mengurangkan proses transpirasi, bukan transpirasi. Sejatan air air dalam tanah kita tak panggil proses transpirasi, kita panggil dia proses penyejatan. Air tersejat, air yang ada kat dalam tanah tu tersejat keluar kan. Okay, kita tak nak yang tu ya. Okay, yang kita tak mahu yang tu berlaku sebab tu dia bungkus pasu dan tanah yang yang ada tu dengan plastik. Untuk mengurangkan proses penyejatan yang mungkin berlaku daripada air yang berada di dalam tanah. Kena cakap macam tu Okay, air yang dalam tanah tu bukan proses transpirasi. Itu adalah proses penyejatan. Kalau dia mengeluarkan air tu adalah proses penyejatan. Tapi daripada daun adalah proses transpirasi. Boleh faham tak? Boleh faham? Semua faham apa yang saya terangkan? Okay, berbeza ya, air dalam tanah tersejat, tetapi air yang dibebaskan di bahagian daun itu adalah air daripada proses perpeluhan ataupun transpirasi. Okay, so kita pergi pada nombor 5. Terangkan bagaimana titisan air terbentuk. Okay, nombor C ya, terangkan bagaimana titisan air terbentuk. Ada orang nak jawab tak C? Ada yang cuba nak jawab C? Okey. Siapa nama ni? Suri. Suri jawab nombor berapa Suri untuk mengkaji kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi. Mengkaji kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi. Kalau saya tak silap, kalau ada 2 balang tu bukan dia cek kadar kelembapan udara. Okay, dia nak cek sama ada kehadiran daun menghasilkan proses transpirasi atau tidak. Maknanya satu balang ada daun, satu balang tak ada daun. Maksudnya balang yang berdaun tu ada berlaku proses transpirasi. Maksudnya kat sini dia melihat pada kehadiran daun ya. Sebab awak tengok dalam balang tu kan satu pokok berdaun, satu pokok tak berdaun. Balang yang ada pokok berdaun berlaku proses transpirasi. Balang yang tidak ada daun, pokok berdaun, tidak berlaku proses transpirasi, tak ada titis air. So kat sini untuk mengkaji kesan apa? Bukan kesan kelembapan udara mengkaji tentang kesan mengkaji tentang kehadiran daun yang menyebabkan berlakunya proses transpirasi. Saya tak kata kelembapan udara di sini ya. Okey, lagi apa yang kat sini itu suti ya. Boleh cikgu. Yang stoma terbuka semasa proses transpirasi berlaku. Betul, betul ya. Semua berlaku di bahagian liang stoma sebenarnya. Liang stoma yang menyerap menyerap cahaya matahari, betul tak? Okey, dia menyerap cahaya. Cahaya itu sebagai macam kita kata sebagai tenaga menghasilkan bahan tenaga dibawa masuk ke dalam daun, dan juga oksigen, cahaya, oksigen, tenaga daripada cahaya dan juga karbon dioksida akan membakar dalam sel-sel daun tadi dan menghasilkan makanan. Dia menghasilkan 3 benda, makanan, gas karbon dioksida dan juga air. So air itu juga dikeluarkan melalui liang stoma. Maknanya kat sini liang stoma terbuka semasa proses transpirasi berlaku. Okay, betul. Okay. Alright.
So, terangkan bagaimana titisan air terbentuk. Okay, saya bagi jawapan dia ya. Betul, ada betul juga yang awak jawab tadi kan. Cuma mungkin tak berapa tepat ya. Ini jawapan dia. Wap air, saya buat short form lah ya. Daripada daun. Ini ya bahasa Inggeris dimelayukan ya. Mengkondensasi pada permukaan dalam serkup kaca. Okey, dia sebut kat sini sebagai serkup kaca. Uap air daripada daun mengkondensasi. Okey, apa yang saya faham daripada perkataan mengkondensasi inilah terpeluap air. Uap air daripada daun, okey, terpeluap mengkondensasi. Okey, dia akan naik dan dia akan terpeluap di bahagian dalam serkup kaca. Kondensasi ya, terpeluap. Okey, boleh faham ya? Okay, nombor C. Yang sama terbuka semasa proses transpirasi berlaku. Okay. Right, itu jawab untuk 5C ya. Okay, boleh faham? Right, bagus. Nyatakan satu ujian ringkas bagi titisan air. Okay, ujian ringkas untuk titisan air. Mungkin kat sini dia nak menentukan betul ke ni air ni. Kan? Maknanya ni dia akan melakukan ujian untuk air. Okay, nombor D. Nyatakan satu ujian ringkas bagi titisan air. Apa yang kita gunakan untuk menguji air? Ingat tak? Untuk menguji air, apa yang kita gunakan? Menggunakan nyatakan satu ujian ringkas bagi titisan air. Nyatakan satu ujian ringkas bagi titisan air. Okay, siapa ingat apa benda yang digunakan untuk menguji air? Kapas. Ya? Apa dia? Tak ada cikgu. Kurang jelas, cuba kuatkan sikit suara. Tak ada cikgu, saya teka je. Okey, tak apa. Okey, so saya bagi jawapan untuk sini kalau saya tunggu lambat pula kan. Okey, di sini ialah saya kena tulis lambat. Okey, titisan air menukarkan. Awak guna apa? Kertas apa awak guna? Titisan air menukarkan kertas kobalt klorida. Atau awak guna kertas litmus? Nah, sini jawapan yang diberi ialah kobalt klorida. Kobalt klorida. Biru ke merah jambu. Kertas kobalt klorida ni warna dia biru dan dia bertukar ke warna merah jambu. So maknanya warna biru bertukar jadi warna warna biru bertukar menjadi warna merah jambu. Tapi guna kertas kobalt klorida. Itu untuk jawapan D. Okey, beri satu sebab bagi pemerhatian DQ. Kenapa tak ada titisan air?
Manakah awak tengok pemerhatian DQ adalah anda mendapati bahawa tidak ada titisan air di bahagian dalam serkup kaca. So apa yang awak boleh buat kesimpulan dari situ? Beri satu sebab bagi pemerhatian DQ. Okay, siapa nak jawab? Ni senang je ni, nombor 5E ni. Boleh jawab guna mic terus pun boleh. Okay? Ya. E, apa jawapan kamu? Apa jawapan anda untuk 5E? Form 3 kena jawab lah. Jangan bagi saya bagi jawapan. Saya tanya, saya yang jawab. Siapa yang belajar sini ya? Okay. Alright. Boleh bagi, okay, Nasuha bagus. Nasuha kata kat sini sebab tiada daun. Ya, betul Nasuha. Jangan buat tanda tanya Nasuha. Bila awak buat tanda tanya, awak tak yakin. Jawapan awak mesti yakin. Tak ada tanda tanya punya. Awak yakin bahawa di dalam balang Q tidak ada daun. So, tidak berlakunya transpirasi. Betul ke tak? Bila tidak ada daun, tidak adalah transpirasi. Itu je jawapan dia. Jangan takut-takut nak jawab soalan sebab kalau awak dah yakin, awak boleh bagi tahu jawapan awak dengan betul. Okay? So, jawapannya boleh, itu tadi jawapan mulut saya kan. Jadi saya kata tadi, disebabkan tidak ada daun, so tidak berlaku transpirasi. Tapi di sini dia bagi jawapan. Tiada transpirasi kerana tumbuhan itu tidak mempunyai daun. Sama tak dengan jawapan saya? Sama tak? Saya kata dalam tabung Q, dalam balang Q, tidak ada daun. Pokok itu tidak berdaun, so tidak berlaku transpirasi. Betul tak? Tapi kat sini jawapan ni saya tulislah jawapannya, iaitu tiada transpirasi. Dijawab terbalik dengan jawapan saya, betul tak? Transpirasi kerana apa? Tumbuhan itu, pokok itu tidak berdaun. Okay, tidak mempunyai daun. Okey. So dia kata tumbuhan tersebut tumbuhan dalam balang Q tidak mempunyai daun, so tidak berlaku, jadi tidak berlaku transpirasi. Sama juga jawapan kan. Okey. So 5F. Apa soalan untuk 5F? Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, siapa nak bagi kesimpulan? Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen ini. Untuk F, kesimpulannya ialah kita dah tahu dah berlaku transpirasi, betul tak? Okay, so apakah jawapannya untuk F? Siapa nak cuba jawab? Untuk F, salah tak apa. Anda mencuba. Jangan salah dalam peperiksaan. Okay. F, apa jawapan kamu? Ni ramai ni kat sini ada 30 orang, 31 orang pelajar tidak termasuk saya. Apa jawapan? Tunggu dah lihat sahaja. Okay, jawapan F. 5F apa? Form 3, come on. Jawapan? Okay, nombor 5F. Saya tunggu awak lambat ya. Okay. Saya sangat mengalu-alukan penyertaan pelajar apabila menjawab soalan ya. Kelas kita lebih, orang kata lebih bagus dan sebab ada perbincangan dua hala, interaksi dua hala ya. Saya suka macam tu. So jangan awak tunggu cikgu bercakap sahaja. Kan? Betul ke tak? Ya? Ya, okey. Siapa ni?
Nasuha, bagus. Okey, saya cuba ya cikgu. Semakin bertambah bilangan daun, semakin banyak uap air yang terhasil dalam proses transpirasi. Okey, yang itu adalah untuk jawapan yang mula-mula sekali, ingat tak? Sebab ada daun tadi kan. Apa pun boleh ubah tadi kan? Disebabkan oleh ada daun. Okey, saya bagi jawapan ya. Tak apa, Nasuha bagus. Good try. Percubaan yang baik. Okey, saya bagi jawapan untuk F. Kehilangan, awak tulis situ, kehilangan. Sorry lah, tulisan saya ni tulisan yang lintah pukang sebab saya gunakan pen ni ya. Susah nak kawan. Kehilangan air. Kesimpulannya ialah kehilangan air daripada tumbuhan apa tu? Daripada tumbuhan berlaku melalui stoma. S-T-O-M-A. Maksudnya daun tadilah. Sebab daun je yang ada stoma kan. Kehilangan air daripada okey, dah terkeluar dah. 6, 1, 2, 11. Okey, saya upload balik untuk ini. Saya upload balik ya screen. Okey, saya harap awak dapat lihat balik ya. Itu jawapannya. Saya minta maaf ya. Tulisan ni agak lintang pukang. Okey, saya harap awak boleh baca. Kehilangan air daripada tumbuhan berlaku melalui stoma. Maknanya kehadiran daun tadi. Okey. So daun ada stoma kan. Jadi kesimpulan yang lebih khusus di sini ialah anda boleh nyatakan bahawa kehilangan air adalah berlaku daripada tumbuhan adalah berlaku melalui stoma. Okey. Alright. So G kita pergi pada soalan G ni, mungkin soalan yang terakhir di sini ya. Okey, belum. Oh okey. Nampak macam dah nak terakhir dah ni, dekat pukul 9 pula. Actually saya ada soalan lain ya. Saya tengok soalan pendek aja tapi mengambil masa yang agak lama 40 lebih kurang berapa 45 minit untuk selesaikan soalan yang saya ingat agak pendek ni. Okey, tak apa. G ya, Rajah 5.2 menunjukkan beberapa batang pokok getah yang telah menggugurkan semua daunnya pada musim kemarau. Pada musim kemarau dia tak ada air, betul tak? So dia gugurkan daunnya. Terangkan bagaimana keadaan ini boleh memastikan kemandirian spesies tumbuhan tersebut. Maksudnya di sini kita boleh lihat pokok ni, kemandirian ni, apa maksud dia kemandirian? Maksudnya dia boleh apa dia? Dia boleh kekal, kekal hidup, kemandirian. Terangkan bagaimana keadaan ini boleh memastikan kemandirian spesies tumbuhan tersebut. Maknanya dia masih boleh lagi hidup walaupun dalam musim kemarau. Apa jawapan anda? Apa yang diterangkan ni? Terangkan bagaimana keadaan ini, iaitu pokok getah, menunjukkan pokok getah daun. Okey, dia nak cerita pokok getah ni daun dia gugur pada musim kemarau. Maknanya kat sini musim kemarau tak ada air, betul tak? Airnya tak banyak. Okey, so di sini mereka mungkin dari segi pokok ni kurang. Berlakunya apa? Kalau tak ada daun, dia nak kurangkan berlakunya perpeluhan. So air memang tak ada lah kat sini lah. Okey, kat sini jadi jawapan dia apa?
Bagaimana anda nak terangkan keadaan tadi? Okey, saya cuba bacakan di sini ya, bagus. Okey. Nasuha ya, pokok getah menggugurkan semua daunnya untuk mengelakkan daripada berlakunya kehilangan air yang berlebihan. Betul. Okey, betul tu jawapan Nasuha ya. Sebab bila ada daun, air akan keluar daripada pokok. Jadi awak tahu pada musim kemarau tak ada air. Okay, so dia nak mengelakkan air, maknanya dia nak kekalkan air dalam pokok, dia gugurkan daun. Tengok ya, alam kejadian alam automatik betul tak? Air tak ada dalam tanah, so air kurang daripada pokok. So disebabkan pokok tu dia nak mengekalkan air dalam pokok tersebut untuk terus hidup, so dia menggugurkan daun. Sebab apa? Kalau ada daun, dia akan terus berlakunya proses transpirasi ataupun perpeluhan. Maknanya dalam proses perpeluhan ataupun transpirasi tadi, air keluar dengan banyak daripada pokok. Jadi untuk mengelakkan air keluar daripada pokok, dia gugurkan daun tersebut. Boleh faham ya? Jadi saya bacakan jawapan di sini. Apabila pokok itu tidak ada daun, kehilangan air melalui transpirasi boleh diminimumkan. Pokok itu tidak mati kerana kekurangan air. Boleh dapat jawapan tu? Okey, apabila pokok itu tidak ada daun, kehilangan air melalui transpirasi boleh diminimumkan. Berlaku juga mungkin sikit lah. Daun tu, kebanyakan daun tu gugur lah. Okay, pokok itu tidak mati kerana kekurangan air. Maknanya dia nak survive. Dia nak terus hidup. Okay, boleh faham ya? Boleh faham semua? Boleh. Sama lah jawapan dengan Nasuha bagi tadi. Pokok getah menggugurkan semua daunnya untuk mengelakkan daripada berlakunya kehilangan air yang berliat. Bagus ya. Jawapan tersebut boleh diguna pakai. Okay, nampaknya saya ni form 3 ya. Saya tak dapat nak pergi pada bahan yang seterusnya. Okey, maknanya bahan seterusnya itu bab 4 ya. Okey, kita akan awak boleh buat dulu persediaan untuk minggu hadapan. Kita akan bincangkan berkaitan dengan bab 4. Bab 4. Saya mula salah sebut. Okey, bab 4 pada minggu hadapan ya. Okey, awak boleh buat persediaan terlebih dahulu ya untuk minggu depan. Okey. Dengan itu okay, kita ada 2 minit lebih kurang. Ada soalan nak tanya saya? Ada soalan tak nak tanya saya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, semua faham apa yang saya ajar malam ini ya? Semua jelas ya? Dah cikgu. Okey, bagus. So, minggu depan kita akan bincang bab 4. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pelajar pada malam ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, bye-bye. Terima kasih semua. Okay.